Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang menturuti sunnah baginda sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Nanti macam dah habis bateri. Tak apalah. Okey, kita di tahun baru. Happy New Year 2020. Dan sepanjang setahun yang lepas, surah Kahfi kita baru sampai pada khutbah yang ketiga. Khutbah panjang yang ketiga. Dan untuk awal tahun ni kita nak masuk cerita yang ketiga dan keempat, back to back cerita Musa, pengembaraannya, travelog Nabi Musa, dan juga kisah Zulkarnain selepas daripada itu, dan Allah bentangkan khutbah yang terakhir. So sebelum kita pergi jauh, ada dua benda yang sebagai mukaddimahnya saya ingin kita sama-sama renung dan fikirkan. Pertama tentang walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal. Allah datangkan kepada kita pelbagai contoh daripada Quran untuk kita belajar, dan tujuannya tu supaya kita kembali kepada Allah. Contoh yang Allah datangkan dalam Quran, tujuan utamanya adalah supaya kita kembali kepada Allah. Problemnya adalah manusia ni, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dia bukan ambil contoh tu untuk kembali kepada Allah, tapi dia pertikai contoh tu. Dan manusia suka lari fokus. So daripada awal suratul Kahfi, Allah tekankan kepada kita untuk keep on track, fokus. Allah datangkan kisah Ashabul Kahfi. Kita duk nak ambil tahu pasal berapa lama diorang tidur, anjing tu apa color, berapa orang, lari fokus. Kemudian Allah datangkan cerita tentang pemilik dua kebun. Ke laut lah kita pergi tanya kebunnya ada kat mana, dan perkara-perkara yang tak ada kaitan pun dengan cerita asal. So Allah bagi satu khutbah panjang dan bagi tahu tentang Quran ini datang tujuannya supaya kita kenal dan kembali kepada Allah. Kita kenal dan kembali kepada Allah. That's why agama ini dinamakan sebagai Islam. Kenapa? Sebab kita rasa sejahtera dan selamat dengannya. Dan kita juga sejahtera dan menyelamatkan orang lain. Maksud lain daripada Islam adalah kita surrender. So, bila kita surrender, menyerahkan kepada Allah dan mengakui bahawa kita lemah dan tak berupaya, maka let it be, biar Allah yang uruskan. So, hal kedua yang saya nak kita kembali kepada track asal adalah bagaimana sepatutnya kita membina menjadi jiwa seorang hamba. Bagaimana kita boleh belajar Al-Quran ini akhirnya berjiwa hamba.
which is surah sebelum, bila Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi, hamba di sisi Allah adalah gelaran tertinggi yang Allah bagi kepada seorang manusia. So dalam cerita Musa dan Khidir ini pula, nanti Allah datangkan kepada kita satu realiti yang sangat luar biasa. Kita tahu bahawa Nabi Musa, ceritanya mendominasi Quran, kan, 60-70% semua cerita tentang Musa. Sehingga kan bila Allah nak memujuk Nabi dan memotivasikan Nabi, Allah datangkan cerita Musa. Hal ataka hadithu Musa. Kau tahu tak cerita pasal Musa? Terutamanya dalam surah Taha. Dan surah Taha ni turun bila? Pada tahun-tahun terakhir Makkiyah. So hentaman demi hentaman yang sangat kuat kepada Islam dan diri Rasulullah. Maka Allah turunkan surah Taha untuk mengembalikan confident Rasulullah untuk terus berdakwah. Dan dalam surah Taha tu, di awal surah Taha tu, Allah bagi tahu, Allah tahu apa yang dia buat. Allah tahu, Allah meliputi pengetahuannya tu, fataras samawati wal ard wa ma bainahuma, kan, apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi dan apa yang berada di bawahnya. So begitulah naratif yang cuba dibawa, bahawa kita ni satunya tidak berupaya, Nabi Musa tu sebagai guru terdekat dan terhampir untuk menjadi panduan kepada Rasulullah, dan seharusnya kita menganggap bahawa pengajaran demi pengajaran daripada Nabi Musa tu mendidik jiwa kita. So tidak salah untuk kita menganggap bahawa Nabi Musa ni sebagai guru yang memandu kita. Tapi dalam kisah ini, Nabi Musa diarahkan oleh Allah untuk belajar. Nabi Musa diarahkan oleh Allah untuk belajar. Dan kalaulah kita anggap Nabi Musa tu sebagai grandmaster, kan, guru besar. So bayangkan, seorang guru besar, Allah arahkan dia untuk belajar. Dan kita mungkin akan membayangkan bahawa dia ni mungkin akan belajar daripada maha guru yang lain. Yelah, siapa yang boleh mengajar seorang Nabi? Kan? Dia ni pula bercakap tanpa bercakap direct dengan Allah di atas Bukit Tursina. So in terms of ilmu, Nabi Musa ni bukan calang-calang orang, kan? So siapa yang Allah hantar untuk mengajar Nabi Musa? Dan Allah guna terms yang sangat mengejutkan. Allah kata abadan min ibadina, seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Allah tak pun sebut al-abdu min ibadina, tak pun sebut makrifah. Hamba yang Allah datangkan ni entah siapa-siapa daripada sekian ramainya hamba. Dan benda ni ulama terkejut sebab Nabi Musa diajar oleh orang yang tak bernama pun, tak ada nama pun. Dan ulama tafsir, dia memandang bahawa gelaran abdan min ibadina ni adalah reflect daripada ketinggian ilmu manusia, akhirnya menjadikan dia berjiwa hamba. Makin tinggi ilmu kita, makin banyak kita belajar, sepatutnya kesan daripada belajar itu menjadikan kita berjiwa hamba. So kalau kita ada rasa lebih dari orang lain,
kerana mungkin kita memiliki PhD, atau mungkin ada double master atau triple degree. Something wrong somewhere. Yang sepatutnya bila kita makin belajar, kita makin tunduk dan bertindak sebagai hamba. So, pertama, Quran itu tujuannya untuk kembali kepada Allah, dan belajar Quran akhirnya menjadikan kita sebagai seorang hamba. Dan hamba di sisi Allah adalah panggilan tertinggi. Cumanya, lazimnya manusia memanggil hamba itu sebagai panggilan terendah. Tapi di sisi Allah, panggilan hamba adalah panggilan tertinggi dan panggilan penuh kasih sayang. Ada satu tempat yang lain selain daripada suratul Isra, Allah panggil hamba dalam naratif yang berbeza. Allah kata apa? Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang melampau. Melampau apa? Sangat banyak buat dosa. Bayangkan pendosa Allah panggil sebagai hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Allah juga panggil dengan gelaran yang sama. Dan kalau Allah masih bagi peluang kasih dan sayangnya kepada seorang pendosa, bagaimana kita? Waalaikumsalam. So, itu antara mukaddimah untuk kita keep on track bermula daripada tahun ini, tahun yang baru ni, tahun 2020. At least kita nampak sesuatu tentang Quran dan bagaimana kita perlu berusaha untuk berjiwa hamba. Dan lagi satu, sementara kita sebut pasal hamba ni, bayangkan begini situasinya. Kita ada bos ke office, dan bos kita tetapkan satu peraturan kepada semua staf bawah dia untuk setiap orang melaporkan apa sahaja gerak kerja satu hari 3 kali pada dia. Waktu pagi sebelum mula, tengah hari sebelum rehat, dan waktu petang sebelum pulang. Wajib setiap staf. So, kita sebagai pekerja, apa kita buat? Kita akan report. So, by hook or by crook, kita akan menepati apa yang dia nak. Semua orang suka ke dengan peraturan tu? Tak semestinya. Ada orang kadang langsung tak suka, tapi dalam keadaan terpaksa juga pergi. Dan katakanlah bos ni handsome, kan, macam apa nama Perdana Menteri Kanada, siapa nama dia? Trudeau, kan. Handsome, tinggi, macho, wangi. So, gadis-gadis dekat pejabat tu pasti akan beratur ambil nombor. Sebab bila lagi nak berdua-dua dengan bos untuk report kerja, kan? Itu antara masa yang prime time lah. Berdua private time dengan bos. Cuba bayangkan situasi itu dengan kita perlu bertemu Allah 5 kali sehari semalam. Bagi yang kenal Allah, mencintainya, tak perlu tunggu azan. Dia akan pergi tunggu sebelum azan. Tu jiwa hamba tu. Contoh tadi, dia sedar dia staff, dia perlu akur kepada peraturan dan ikut peraturan. Bonus bila dia tahu bos dia baik dan dia akan lebih bersedia. So, kalaulah kita mula menyemai bahawa kita ni hamba, maka kita akan act seperti seorang hamba.
bersedia mematuhi apa saja arahan daripada Tuhan, bahkan kita punya Tuhan. Itu antara benefit untuk kita belajar menyemai yang kita ni hamba. So nanti dalam surah ini akan lebih diterangkan bagaimana jiwa hamba itu terbit dan berkesan. Okey. So cerita yang ketiga ini dia terbahagi kepada 4 part. 4 part. Part yang pertama Musa dengan anak murid dia. Part yang kedua Musa bertemu dengan guru dia. So dekat situ ada dialog. Part ketiga bermulanya pengembaraan. Dan part yang keempat penjelasan terhadap pengembaraan tu. Penjelasan terhadap pengembaraan tu. Okey. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu munasabah yang saya nak kongsikan tentang susunan cerita dalam Suratul Kahf. Susunan cerita dalam Suratul Kahf dan kaitannya secara langsung dalam kita punya daily life. Pertamanya, kita ada kerisauan dan kegusaran dalam hati. Bila kita hidup ni, kita terkadang menghadapi kerisauan dan kegusaran. Terhadap apa? Terhadap masa depan. Kan kalau kita pelajar dengan keadaan ekonomi dan kita tengok sosialnya masyarakat, kita risau nanti aku habis belajar ni boleh tak dapat kerja. Dan kerisauan kita tu berasas sebab kita nampak keadaan sekeliling, dan juga kerisauan kita itu kadang bila membabitkan masa depan, dia boleh beri kesan pada iman. Dia boleh beri kesan pada iman. Antaranya untuk pastikan kita secure dapat kerja, kita cuba berbaik-baik dengan kawan-kawan ayah untuk dapatkan kabel-kabel yang lebih kuat. Sebab risau masa depan. Dan antara kerisauan lain, dan risau masa depan ini dipaparkan dalam kisah pertama. Bukankah pemuda-pemuda ni dia risau terhadap keselamatan diri dia dan berusaha untuk dapatkan perlindungan, lalu berdoa pada Allah dan Allah arahkan untuk ke gua. Dia risau tentang masa depan dia. Dan dia melibatkan iman. Cerita kedua pula tentang bagaimana manusia akan ambil kira dia punya harta dan hubungan lingkungan dia. Anak, kawan-kawan, isteri, pengaruh dia. Dan kita juga begitu. Kan kita nak cuba untuk dapat pendapatan yang baik, stabil, hubungan dengan anak, dengan pekerja, dengan isteri, dengan keluarga mertua, dengan adik-beradik. So itu dijelaskan dalam cerita yang kedua. Pemilik 2 kebun malah dengan kadang manusia dengan bangganya menyatakan dia sudah sangat secure dengan apa yang dia ada, which is itu sangat bahaya, juga mengancam keimanan. Tapi dalam masa yang sama manusia turut rasa gusar terhadap 2 benda ni, harta dan anak. Cerita ketiga memaparkan bagaimana manusia melalui pengalaman dia akan menghadapi situasi-situasi luar jangka. Dia ada pengalaman sebelum ni, tapi bila menghadapi situasi luar jangka dan dia mula soal Tuhan. Kenapa aku yang kena? Kenapa tak seperti yang aku rancang? So based on pengalaman,
dan berlaku hentakan luar biasa pada pengalaman tu, maka iman akan mula goyah. Dan kalau ikut cerita Musa dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, 3 peristiwa itu, pertama dia rosakkan kapal, kedua dia bunuh budak, itu adalah peristiwa yang peristiwa daripada luar yang memberi impak kepada diri dia. Maksudnya bukan secara langsung, tapi dia nampak orang lain yang terkesan. Dia cuma tanya dan soal. Tapi pada peristiwa yang ketiga, waktu Khidir bantu bina tembok, dan Musa waktu tu lapar, dan dia kata engkau layak ataupun kau patut minta upah. Bila diri dia terkesan dengan peristiwa tu, maka itu melibatkan pengalaman sendiri. Dan kadang kita dah usaha sungguh-sungguh dekat office dan orang tidak appreciate. Apa kita rasa? Itulah yang Allah cuba bawa supaya kita tengok cerita-cerita ini, wow, ini cerita aku, bukan cerita orang lain. So tadi kita risau tentang masa depan, kemudian kita risaukan tentang harta dan anak, kemudian pengalaman-pengalaman hidup kita yang perancangan kita yang tidak menjadi, dan bagaimana kita react dengan semua itu. Dan akhirnya Allah datangkan satu cerita yang cukup menarik, which is lelaki yang hadir, bukan lelaki ini lah, lelaki yang hadir di hujung tu, Zulkarnain. Dia, Allah jelaskan pada kita latar belakang dia. Kemudian Allah bagi tahu dia dikurniakan sekian dan sekian, which is harta dan anak tak ada masalah. Masa depan dia tidak disebut pun, tapi kita dah tahu terjamin. Kemudian hasil kerja dia, dia buat kerja dengan sangat baik, tembok setinggi gunung, dan akhirnya habis saja kerja dia buat apa? Wa idza jaa wa'du rabbik ja'alahu dakka. Kalau datang janji Allah, dia akan hancur. Which is, dia tidak pun rasa ini jasa aku. Kan? Dalam cerita Zulkarnain, dia tak sebut pun pasal masa depan. Apa nak jadi ni nanti? Tak. Dia serahkan pada Allah. Harta dan anak keliling dia, tapi dia gunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian projek yang dia jalankan, dia tak ambil kredit pun. Tapi apa yang dia buat? Dia menyumbang pada masyarakat. So daripada cerita-cerita ini, bila kita serahkan urusan masa depan pada Allah, tak perlu fikir sampai tak tidur malam. Oi, besok meeting ni tak siap lagi, report ni nak buat apa ni. Tak payah fikir panjang-panjang, serahkan saja urusan pada Allah. Tentang hal ehwal anak ni nanti, kalau anak walhal anak baru masuk kindergarten. Ni nanti anak aku besar nak jadi apa ni? Dia sebut A dengan B pun dia confused. A for apple, B for banana. Ini menu ke apa ni? Kan tiba-tiba C for cat. Tak makan cat. So risau tentang anak berlebihan, kemudian tentang kita rancang dan tak jadi, serahkan saja urusan tu pada Allah. Apa yang perlu kita buat adalah contribute pada orang lain, bantu orang lain atas kapasiti kita. Dan membantu pada orang lain ini Allah sudah sebut seawal surah Baqarah. Kan ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami telah rezekikan pada mereka, mereka nafkahkan. Dan ayat itu Allah tidak spesifik
kata apa yang kami rezekikan dari bentuk harta, lalu mereka nafkahkan. Tak. Mimma razaqnahum. Apa yang Allah rezekikan pada kita? Sangat banyak. Usia kita, masa kita, idea kita, tenaga kita, kita punya PR, sangat banyak. Mimma razaqnahum yunfiqun. Bantulah orang lain. Nafkahkan sampai kita exhausted. Dan itu nanti akan lebih detail dalam kisah ini. So itu sedikit pengenalan sebelum kita masuk dalam kisah yang sangat menakjubkan, travelog Nabi Musa. Sebab biasanya bila cerita pasal Musa dan Khidir ini, first part itu kita tidak lihat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kita terus melompat kepada bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Sedangkan first part itu adalah segalanya untuk membuka kepada wow, cerita ini luar biasa. Okay? Are you ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ayat 60. Ayat 60. Sebelum tu, apa kaitan cerita ini dengan ayat sebelum? Apa munasabahnya? Ayat sebelum cerita tentang apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah la yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Tentang kehancuran satu bangsa, tentang kalau mujur Allah itu Maha Pengampun dan dia ada penuh full of love, penuh dengan kasih sayang. Kalau Allah nak, dia boleh saja segerakan azab tu. Tapi Allah tangguhkan azab itu di satu masa nanti. Wa ja'alna li mahlikihim mau'idah. La yu'akhiduhum bima kasabu la anjala lahumul azab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Apa kaitan dengan kisah sebelum? Dan kisah ini Musa bersama dengan Fatahu, anak didik dia. Dan Musa kata la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. So bermula kisah pengembaraan Nabi Musa. Antara munasabahnya adalah tadi saya ingat ni, saya lupa. Nanti kita pergilah balik. Tapi munasabahnya tu sangat munasabah. Kaitan antara kehancuran satu bangsa dengan dengan cerita Nabi Musa ni. Okey. So wa qala Musa, Musa berkata, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya. Teman? Allah kata li fatahu. Kat mana lagi perkataan fatah kita jumpa dalam surah ni? Fityatun kan? So di surah pertama sebut fatah, di sini pun sebut fatah. Nanti kalau sempat kita tengok korelasi antara cerita pertama dan cerita ketiga. Lepas tu rupanya ada korelasi juga antara cerita kedua dan cerita keempat. Gila. Moga kita panjang umur untuk dapat tahu semua. Tapi untuk kita dapat tahu maklumat-maklumat tu, untuk apa? Kembali kepada track asal. Kita nak jadi hamba. Betapa hebatnya Allah yang cipta kita. Dan dia memberikan kita satu pengembaraan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita kata apa? Iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya Engkau kami bersedia untuk jadi hamba.
Hanya kepada engkau kami bersedia untuk menjadi hamba. Hanya kepada engkau kami bersedia untuk sembah. Sebab itulah kena konsisten untuk mengenal Allah. Okey. So wa qala Musa li fatahu, dan Musa berkata kepada fata, pemuda yang dia bawa. Fata ni juga ada ulama yang menafsirkan sebagai dia punya anak murid atau dia punya hamba. So fata li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya hukuba. Aku tak akan berhenti sehingga aku bertemu dua laut itu, dan ataupun selagi aku tak bertemu dengan dua laut tu, au amdiya hukuba, aku akan terus berjalan hukuba. Hukuba dimaksudkan apa situ? Bertahun-tahun. Macam mana tahu bertahun-tahun? Tahun bukan sanah, bukan am. Hukub ni, kalau ikut Ibnu Abbas, hukub ni dia punya maksud 80 tahun. Satu hukub. Tuan-tuan nanti boleh cross check dengan surah An-Naba ayat labisina fiha ahqaba. Surah An-Naba Allah sebut labisina fiha ahqaba. Allah cerita tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam Jahannam, mereka tinggal di dalamnya labisina fiha ahqaba, beberapa hukub. So satu hukub 80 tahun. Satu tahun 12 bulan. Satu bulan 30 hari. Satu hari 1000 tahun dunia. Berapa tahun tu? Pelan-pelan kira. Satu hukub, itu satu hukub 80 tahun. Labisina fiha ahqaba, beberapa hukub. Ahqaba pula dalam bentuk super plural. Well, ngeri, ayat tu ngeri. Labisina fiha ahqaba. Dekat sini dia sebut hukuban. Hukuban ni seolah-olah macam selama-lamanya. Tapi sengaja Allah sebut ada senggang masa tu, 80 tahun, 70 tahun macam tu, sebab umur manusia yang pendek dan singkat. So Musa hanya boleh kata dia punya determination dia untuk terus berjalan. Selagi tak jumpa aku akan terus berjalan. Menariknya adalah dia berjalan dengan siapa tadi? Anak murid dia. Dan sepatutnya dia kata, kita akan cari sampai dapat. Kan? Sepatutnya dia kata, kita akan cari sampai dapat. Tapi ayat dia, aku akan cari sampai dapat. Why? Sedangkan dia jalan berdua. Ayatnya sepatutnya la abrahu hatta nablugha majma'al bahraini au namdiya hukuba. Kita akan terus berjalan, terus mencari, atau kita akan terus berjalan selama-lamanya. Kenapa? Dekat sini Musa sudah pun menunjukkan ciri seorang guru yang luar biasa. Untuk menjadi guru yang baik, guru perlu tunjuk kesungguhan. Kesungguhan untuk mengajar. Ni kalau guru datang kelas, okey kelas, hari ni ayat 60. Okey, baca dulu. Nak dengar. Cikgu sudah tidur, kan? Macam mana? Piramli tu. Hari-hari cikgu tidur. Musa sudah pun menunjukkan
yang dia committed nak buat. Dia tunjukkan dulu contoh yang baik kepada anak murid supaya anak murid tu ada contoh. Anak murid daripada contoh yang Musa tunjuk, anak murid terkesan dengan perilaku. So dia tunjuk kesungguhan dia. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kemudian bila Musa kata, aku tidak akan berhenti sehingga aku bertemu dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun, aku tak akan berhenti, aku akan terus berjalan. Ada something missing pada ayat tu. Rasa-rasa apa? Ada tak? Ada sesuatu yang pelik ke? Biasalah Ustaz, Nabi Musa tahu ini perkataannya. Ada rasa pelik tak? Ke? Siapa tak rasa pelik pendek umur? Yang peliknya tuan-tuan, kita baru sahaja dalam surah yang sama, baru sahaja melepasi ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa. Kenapa Nabi Musa tak sebut? Dan nanti bila jumpa dengan Khidir baru dikata insyaallah minas sabirin. Why? Saya pun tak tahu kena tanya Nabi Musa. Saya pun tak tahu. Tapi nanti bila sudah diingatkan dan baru disebut insya-Allah. Atau mungkin kerana itu maka perjalanan tu dia tak jumpa. Selepas daripada satu peristiwa dan dia satu peristiwa berlaku, dia terlupa, dan bila teringat balik kan ada nasid dan nanti insya-Allah. So rupanya dalam ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, ayat selepas tu wadhkur rabbaka idza nasid. Ada kaitan. Nanti akan ada insya-Allah, kemudian akan ada lupa dan diingatkan lagi dan lupa. Cerita itu berkesinambungan dalam bubble tu. Izinan daripada Allah. Kita ni memang manusia pelupa dan kita perlu kepada peringatan demi peringatan. Kadang peringatan tu dalam bentuk panjang lebar. Ada orang hanya perlu mention je. Kan? Sekarang ni diorang main hashtag. Hashtag takut bini. Atau hashtag darling. Atau apa saja hashtag. Tapi ada orang yang perlu penjelasan lebih panjang. So, wadhkur rabbaka idza nasid, kan? Qul insya-Allah. Benda-benda macam tu dia tema dalam surah ni. Kemudian falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka apabila mereka berdua sampai ke pertemuan dua laut, lupalah mereka akan ikannya. Lalu ikan itu mengambil jalan, menggelungsur, sabilahu fil bahri saraba, menggelungsur, menempuh jalannya masuk ke dalam laut. Balagha. Ada apa-apa yang kita boleh ambil dari ayat tu? Apabila mereka berdua sampai ke pertemuan dua laut, lupalah mereka akan ikan. Lalu ikan itu mengelungsur, menempuh jalan ke laut. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ubay bin Ka'ab tentang peristiwa ini.
Waktu mereka berjalan, punya jauh dah berjalan, dia dah sampai dah dekat tempat tu, cuma dia tak perasan dah sampai. Tapi kerana sudah sangat jauh berjalan dan dia sudah sangat keletihan. Okey? Sudah sangat keletihan. Nasiya hutahuma, diorang lupa ada satu peristiwa yang berlaku sehingga dia nampak, yelah, orang dah penat, dah letih. Apa jadi? Kadang dia nampak benda tu real ke tak ni, member dah ngantuk, di sorong bantal pula, mengantuk. Dah ngantuk, dia nampak ikan tu melompat. Biar betul ikan melompat, aku ngantuk kot. Satu dekat hujung Allah sebut saroba. Saroba ni macam miraj. Asal perkataan dia syarab, minum. So saroba seolah-olah bayang-bayang, entah betul entah tak, atau memang halusinasi ke, atau kerana ngantuk. Maka dia anggap benda tu biarlah, ngantuk. So tidur. Falamma jawaza, setelah mereka jauh melepasi tempat Majma' al-Bahrain tadi. Jawaza ni sudah terlepas jauh. Jawaza. Oh, sebelum tu, ayat 61 tadi, nasiya, maksudnya dua-dua lupa. Dua-dua lupa. Okey, itu bear in mind, dua-dua lupa. Falamma jawaza, tatkala mereka berdua sudah sangat jauh, qala, berkata Musa li fatahu, kepada anak murid dia, atina ghada'ana, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Mana bekal kita? Atina ghada'ana, bekal kita. Laqad laqina, kita dah berjalan, min safarina, dalam perjalanan kita ni, hadha nasaba, aku dah letih sangat ni sampai tak mampu nak angkat tangan. Punyalah mereka nak mencari, kesungguhan Musa tadi tu, nak mencari sampai keletihan. Nasaba ni letih sampai tak mampu nak angkat tangan. Min safarina hadha nasaba, sangat letih, kita telah keletihan dalam perjalanan ini. Dan perhati ayat yang Nabi Musa guna, atina, bawa datang bekal kita, ghada'ana, bekal kita, laqad laqina, kita berdua sudah berjalan sama-sama, min safarina, kita, hadha nasaba, tadi dikata dia seorang buat, kali ini kita. Why? Bila letih, guru kena iktiraf, murid juga letih. Ni sekarang guru main belasah, homework dari page sekian sampai page sekian, besok sebelum subuh atas meja. Kita tak ada pengalaman tu kan. Tak ada, anak sekarang je jadi macam tu. Kita tak ada dulu. Kita waktu kita belajar dengan assignment A, assignment B, assignment C, assignment D, coursework, dan pensyarah bagi. Sikit je saya dulu lagi teruk. Apa yang Nabi Musa buat? Dia cuba memahami pelajar dia, sebab dia menempuh jalan yang sama. Sama-sama penat, jom sama-sama kita makan, sama-sama kita berehat. Cikgu sekarang makan dengan pelajar ke? Atau cikgu makan dekat bilik guru? Takut kena pau? Itu satu orang student 101.
Tapi ada yang kata, sebab satu student ni, dia merujuk kepada high learning process. Kalau low level, kindergarten, satu guru, 20 anak murid. Kalau kita dulu satu guru, 45. Ada pula kelas tambahan 50. Tapi kalau master, 4 orang, 5 orang. Kalau PhD level, one on one. So ini pelajaran high level, one on one, berguru satu dengan satu. So Musa bimbing dia satu-satu. Terlebih dahulu dia tunjukkan dia punya kesungguhan. Saya jadi guru, saya kena tunjukkan yang saya bersungguh. Dan dengan anak murid, dia tidak perlu dinding yang begitu tebal sehingga anak murid sukar untuk berinteraksi. Tapi cukup guru memahami situasi anak murid sehingga jom kita sama-sama rehat. Lain kan Tuan Haji? Lain. So laqad laqina min safarina hadza nasaba. Musa dah lapar, minta makan. Tadi ayat 61, dia berjalan, nasia dan lupa dan tertidur, kan? Lupa dan tidur. Ada perkataan tidur ke? Ada, dalam hadis ada sebut tidur. Cerita mana lagi yang ada sebut pasal tidur-tidur ni? Ashab Kahfi. Ashab Kahfi tentang tidur juga kan? So, apa dia punya relationship? Ashabul Kahfi, mereka melarikan diri daripada sesuatu. Untuk selamatkan diri, mereka lari daripada sesuatu dan Allah tidurkan. Musa dan Fitiah ni, mereka menuju atau mencari sesuatu. Mereka mencari sesuatu. Tadi kisah yang satu tu mereka lari daripada sesuatu, yang ini mereka menuju sesuatu. Dan dalam diorang punya pelarian ini Allah tunjukkan satu keajaiban. Ini nanti Musa pada ayat seterusnya, ayat 63, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. So keajaiban dalam kisah Ashabul Kahfi juga berlaku keajaiban dalam kisah ini. Oh, rupanya Allah berkuasa untuk bantu hamba dia dengan keajaiban. Sama ada dia lari daripada sesuatu atau dia menuju mencari sesuatu, terutamanya mencari ilmu. Berapa banyak keajaiban yang kita pernah lalui sepanjang kita committed cari ilmu. Banyak. Waktu belajar dulu sangat banyak. Kadang menung petang-petang aku nak makan apa malam ni. Kan duit dah tak ada. Tak tahu nak makan apa. Cuba baca sejarah Chef Wan. Dia sampai jadi tidur tepi jalan. Akhirnya diterima untuk bekerja part time dekat restoran. Dia tolong basuh pinggan. Siapa yang gerakkan hati toke restoran bertemu dekat tepi jalan untuk hire dia? Dan kita sebut sebagai apa? Miracle. Keajaiban. So once kita serah urusan kita pada Allah, tak kisah apa bakal berlaku, sama ada kita melarikan diri dari sesuatu atau kita menuju kepada sesuatu, Allah akan bantu dengan apa cara sekalipun. Wah, gila. Baru bila kita hadapi, sebelum hadapi, kita kena itulah berjiwa hamba tu. Nak belajar dan nak belajar. So bila Musa minta makan dan respon daripada pelajar dia, qala ara'aita, kau perasan tak? Ara'aita
Idh awaina ila sakhrah. Waktu kita dekat batu besar tu, sakhrah. Fa inni nasitul hud. Aku lupalah pasal ikan tu. Aku lupalah pasal ikan tu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Ini tak lain tak bukan syaitan lah yang melupakan aku. Wah. Syaitan pula. Wattakhadha sabilahu fil bahri anjaba. Bukankah kita yang nampak ikan tu melompat-lompat masuk ke laut? Ui, ajaib betul lah waktu tu. Tapi sebab kita sangat penat, tu macam cuma ayat ini, ayat daripada student dia. Dia tak kata engkau pun lupa kan? Dia kata fa inni nasitu, aku lupa. Tengok, punya berlapiklah seorang student terhadap guru. Tadi cikgu tunjukkan kesungguhan. Allah guna kata nama satu orang. Untuk hadapi kesukaran belajar tu, Allah guna kita. Tapi bila student bercakap kelemahan, kesilapan, student balikkan pada diri dia. Ay, gila. Fa inni nasitul hud, aku yang lupa. Sedangkan ayat 61 Allah terang sebut nasiyahu tahuma, mereka berdua lupa. Tapi student dia ambil tanggungjawab. Aku lupa. Oh, by the way, syaitan lupakan. Aduh. Luar biasalah. Hubungan antara guru dan murid dipersembahkan dalam 3 ayat ni sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Oh, dalam sejarah kehidupan Nabi Musa, pernah tak dia salahkan syaitan? Oh, diulang balik kat sini. Kan dia tumbuk. Dan dia kata, oh ini syaitan lah ni. Dan lepas tu dia kata apa? Aku inni zalamtu nafsi faghfirli. Aku yang menzalimi diri. Oh, anak murid dia ulang balik. Inni nasitul hud. Aku yang lupa ikan tu. Tapi syaitan pun tu juga. Dan daripada pernyataan ini, boleh jadi bila kita ada rasa malas dan kadang lupa untuk ingat Tuhan, ada potensi syaitan pun masuk campur. Kan, yuwaswisu fi sudurin nas. Maksudnya ada masuk campur daripada syaitan. Jika tidak, Allah tidak mengarahkan kepada kita fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila engkau baca Quran, engkau minta lindung pada Allah daripada syaitan. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tu baca Quran. Bayangkan kalau baca benda lain. Komik misal kata. Baca Quran pun minta lindung. Bukan baca Quran, kita baca kalamullah. Apa potensi syaitan untuk mengganggu kita bila baca Quran supaya minta lindung? Lari fokus. Lain yang disuruh fikir, lain dia fikir. Itulah daripada awal kan. Banyak manusia lari fokus. Kita pun sebelum kita tahu pasal surah Kahfi ni lari fokus. Sebut pasal Ashabul Kahfi 300 tahun. Ya, 300 tahun. Allah tak pernah mention tentang 300 tahun pun. Dan kita pun tak tahu berapa lama dia tidur. Tak tahu. 300 tahun kat situ tu sebagai angka paling besar. Berapa bilangan dia pun kita tak tahu. Dahsyat. So syaitan ada saham
menyebabkan kita lupa. Nasid azkur. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Surah kisah Ashabul Kahfi ada ajaba, kisah Musa ini pun ada ajaba, ada keajaiban. Qala, maka Musa kata, zalika ma kunna nabghi. Ma kunna nabghi. Benda ni Musa cakap dengan cepat, itulah yang kita cari, tapi dia terstop. Dia terstop kat situ. Zalika ma kunna nabghi. Fartadda ala asarihima qasasa. Jom kita patah balik. Itulah tempat yang kita cari. Tanpa berlengah lagi, jom U-turn. Fattakhadha sabilahu fil fartadda ala asarihima qasasa. Okey. Asarihima. Ada tak jumpa perkataan tu sebelum ni? Asarihima. Asarihima. Cuba tengok awal surah Kahfi. First page surah Kahfi. Asarihima. Ada tak? Fala'alka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. So asarihim ni merujuk kepada apa? Bagaimana orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah tu ada anak dan mereka bercakap tanpa ilmu, malahum bihi min ilmin wala li abaihim, hanya ikut kata-kata leluhur mereka, bercakap tanpa ilmu. Dalam kes Nabi Musa, dia sedang cari ilmu. Asar ni legasi, ataupun asar ni bekas tapak. So Musa fartadda ala asarihima qasasa, dia patah balik ikut jejak langkah sebelum tu. So kisah sebelum, kisah awal, Nabi sangat concern terhadap takut Nasrani ni kerana sikap mereka dan memberi kesan pada akhirat mereka. Nabi punyalah rungsing takut mereka ni diazab, masuk neraka. Lalu Allah tegur, dah, stop it, jangan sampai merosakkan diri. So rupanya sama ada kita ada ilmu atau tak ada ilmu, kita meninggalkan legasi. Lebih teruk dengan kita tak tahu dan kita meninggalkan contoh buruk pada orang lain dan orang ikut. So Allah bagi kita pilihan. Dua-dua ada asar, satunya tak ada ilmu dan satunya mencari ilmu. Dan untuk kes pertama, dengan tak ada ilmu, meninggalkan legasi dan mereka dah mati, diikuti pula orang lain. Ada masa nak betulkan? Tak. Tapi dalam kes Nabi Musa, dia sudah terlepas jauh. Dalam nak mencari ilmu, kadang mungkin kita tersalah dan tersilap. So, bila kita keep on searching, keep on learning, Allah akan bagi kita panduan mana-mana yang kita terlepas atau tersalah atau tersilap. Kita ada masa untuk betulkan balik. Ingat lagi peristiwa Imam Syafi'i? Ada qaulul jadid, qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat terdahulu dan pendapat terkemudian. Bila dia keluar daripada kota Baghdad, bila dia keluar daripada Mekah, dan dia tengok suasana dekat Baghdad lain, so dia ada pendapat baru. So fartadda ala asarihima qasasa. Dan satu lagi ibrah yang kita boleh dapati adalah sama ada kita menjadi di posisi murid atau di posisi guru. Kadang kita melakukan kesilapan. So jangan hesitate untuk mengaku bahawa kita silap dan perbetulkan.
Saya sering bagi perkongsian dengan pegawai-pegawai baru yang nak berkhidmat dekat JAKIM. Antaranya adalah, tuan-tuan, sekarang ni dalam kursus 3 bulan, 6 bulan. Selepas daripada ni, tuan-tuan akan keluar dan bertugas. Dan orang memandang tuan-tuan sebagai pegawai. Dan orang memandang tuan-tuan sebagai guru, ustaz. So, bila tuan-tuan mula berhenti belajar dan tak kembangkan apa yang tuan-tuan ada, siapa berani tegur kalau tuan-tuan buat salah? Kalau profesor dekat universiti buat salah, ada student, prof, tak betul tu prof. Atau student pergi jumpa, prof, saya rasa tadi prof sebut tu silap kod. Itu pendapat lain. Dan dia cuba menjustifikasikan yang dia cakap tu betul dan bukan salah. Dia tak ada masalah pun untuk fartadda ala asarihima qasasa. Kita review balik, muhasabah balik. Ni fartadda ala asarihima qasasa. Musa juga buat macam tu. Walaupun anak murid dia mengaku silap, dia marah, tak, jom kita sama-sama. Itu yang kita cari dan kita sama-sama. Fartadda ala asarihima qasasa. Luar biasa. So, ini first part daripada cerita yang ketiga. Dah pukul berapa? 10.30. 9.30. Kita start tadi 8.30. Tu tanda nak balik lah tu. 9.30. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita recap. Daripada first part ini, travelog Nabi Musa, kita menggambarkan bahawa hubungan antara murid dan guru ini biasanya dalam bentuk formal di sekolah. Tapi sebenarnya tuntutan itu berlaku sepanjang hayat. Berlaku sepanjang hayat. Dalam kes ini, Allah hanya sebut nama Nabi Musa tanpa menyebut murid. Allah menyebut nama Musa tanpa menyebut nama murid. Why? Boleh jadi murid tu kita. Belajar daripada orang yang menunjukkan komitmen. So, kalau nak cari cikgu, guru, carilah yang committed bagi komitmen. Dan selepas daripada itu, selepas daripada kisah yang dia dengan anak murid dia ni, lagi sekali Allah tidak sebut nama guru Musa. Cukup sekadar Allah sebut satu nama. Benda ni konsisten dalam Quran. Sebut satu nama dan nama counterpart tak disebut. Kan? Yaqub, nama isterinya tak disebut. Bila sebut pasal Musa, nama kakak dia tak disebut, nama ibu dia pun tak sebut. Kenapa? Sebab Musa, Nabi Musa, orang lain tak boleh jadi macam dia. Sebab dia Nabi. Tapi kita boleh menjadi posisi murid kepada Nabi Musa melalui tinggalan sejarah dia, atau kita belajar daripada apa yang kita lihat sebagai, ini mungkin begini, tak sabar, atau mungkin ini silap. Belajar daripada apa yang dibuat. Sama macam adik-beradik Nabi Yusuf, tak disebut nama. Sebab mungkin kita pun perangai lebih kurang macam tu. Kan? Tak boleh tengok adik senang. Waktu kecil-kecil tu kan, dia lalu je kaki dikait, jatuh, tentu pula. Wow.
Saya ada 3 orang anak, mujur semuanya perempuan, which is sopan santun. Bayangkan kalau 3 lelaki dan kembar. Dan saya ada kenalan, dia anak sulung dia perempuan, lama tak dapat anak, sekali dapat anak triplets 3. Sepanjang daripada kecil sampailah sebelum mereka boleh benar-benar berfikir. TV kat rumah berbelas kali tukar. TV kan nipis, remote tu boleh tembus. Kalau ada sesekali teringin nak makan kat luar restoran ataupun pergi kenduri, berganti. Mula-mula laki suami pergi dulu dan ganti isteri pergi. Anak stay dalam kereta. Dia tak larat nak pergi kerja. Lelaki tak memanjat bukan lelaki. So, anak perempuan saya juga memanjat, tapi bila sampai atas, daddy tak tahu turun. Which is kalau anak lelaki, dia bukan tak tahu turun, dia terjun. Kenapa sampai ke anak pula? So begitulah dalam kisah ni, kisah first part ni, bagaimana Allah tunjukkan hubungan guru, apa yang guru perlu buat, apa yang murid perlu buat. Dan ada satu part, satu ayat yang guru perlu tunjukkan, ada satu ayat yang murid perlu ambil merendah diri dan ambil tanggungjawab, dan ada part yang kena buat sama-sama. Dan kedua-dua pihak tolong jangan malu untuk mengaku, ya, saya silap. Fartadda ala asari ma qasasa. Dan moga-moga Allah bagi kekuatan pada saya terutamanya, kalau salah boleh tegur dan kita boleh sama-sama betulkan, dan pada kita semua untuk realign balik tahun baru ni, kita nak jadi murid yang baik dan betulkan kembali kesilapan kita seperti mana fartadda ala asarihima qasasa. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih kerana bagi pinjam telinga. So, boleh tolong off